Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tuan Imam dan Bilal yang dihormati barisan jawatan kuasa Surah Radhatul Muttaqin, yang dikasihi yang hadir pada malam ini, para jemaah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Taala. Hari ini kita dah masuk 16 Rejab 1441 Hijriah. Bersamaan hari ini 10 ya, 10 Mac 2020. Perkongsian kita dalam kitab Hidayatus Salikin, iaitu berhubung tentang kelebihan ataupun fadilat berzikir, adab dan peraturannya. Pasal zikir yang pertama, kemuliaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang percaya atau yang beriman kepada Allah Taala, sebutlah Allah Taala itu dengan sebutan yang banyak. Ya, maknanya kita kena selalu berzikir. Fashkuruni ashkurkum washkuruni wala takfuru. Allah nyatakan, bila kamu ingat kami, kami ingat kamu. Kamu syukur nikmat kami, kami tambah nikmat untukmu. Janganlah sombong. Kamu tu menumpang. Nah, numpang, musafir, mana ada ke tempat kita, rumah kita sementara. Tak? Kita ada kereta pun sementara boleh pakai. Bila tak rasa tak boleh pakai, dah tak lalu nak pakai, ya tak? Semua sementara. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah menjelaskan, Fashkuruni ashkurkum. Jelas. Maka sebutkanlah aku, nescaya aku sebut kamu. Ingat pada Allah. Bila kita banyak sebut nama Allah, Allah ingat kita lah hari-hari. Ya. Mat omat, mat omat, mat omat. Dia kalau sayangkan bini, ya, minah, 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 minah. Siapa lagi yang ada? Minah sajalah, kata dia. Ya lah. Dia. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Jangan bimbang lah. Ya. Kita nak keluar, kita ingat Allah. Ya. Allahumma inni as'aluka amantu billah fatawakkaltu 'ala Allah. Ya tak? Aku menyerahkan diri kepadamu ya Allah dan percaya kepadamu. Ya, semua kita nak pada Allah. Allah lagi menjelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kamu selesai menunaikan sembahyang, bertempiaranlah di bumi kami dengan kerjaya kamu masing-masing. Ada yang jadi tukang rumah, ada yang jadi toke kedai, ada yang macam-macam kerjaya. Tak sama. Kalau semua jadi ustaz, habislah. Tak adalah peluang saya. Semua jadi ustaz, habislah. Sana ustaz, sini ustaz, sana ustaz ada. Tak adalah kuliah untuk saya. Kau duduk je lah. Dah ramai ustaz. Ya. Kalau ramai jadi Pak Imam, alah payah dah. Hari ni aku imam kan, siapa imam? Kalau jadi semua nak jadi tukang, siapa nak ambil upah? Tak? Kalau semua tukang masak, habislah. Tak? Jadi Allah ni adil. Allah bagi kita ni bermacam-macam kerjaya. Apa yang kita boleh, ya. Jadi bukan benda-benda ni semua penentuan Allah, ya tak? Dia kerjaya. Hari ini kita tak sangka, ya. Tak pernah terjadi lagi.
mufti, jadi ahli politik dah. Ya tak? Rezeki dia tak tahu, wallahu alam. Ini sebab ini Allah yang menentukan, semua Allah yang menentukan. Ya, kita hanya ingat pada Allah, kembali pada Allah. Sebab kita ni menumpang, musafir di bumi Allah, tak kekal. Tak? Itulah, kena ingat. Dan firman Allah lagi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ini nama pengubat hati. Kalau tuan-tuan susah hati, aku ni macam mana ya? Susah hati, kita kadang-kadang susah hati duduk di menung. Ya, nak duduk atas tangga, kita mana ada tangga? Ada rumah 2 tingkat, adalah tangga. Ya. Saya tinggal mana ada tangga? Tangga di luar. Ya. Duduk kat flat ada tangga. Ya. Duduk kat tangga, dah ganggu orang. Kenapa si Fulan ni duduk termenung di tangga? Jadi kita kembali pada Allah. Ya, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Untuk ketenangan hati ingat Allah. Betul. Kita risau susah hati tak? Apalah aku nak beli. Isteri saya suruh beli. Pesan, bang, kadang abang balik minta beli apa? Minta beli sambal tempoyak. Pusing, Kuala Lumpur hari tu pula cuti orang yang buat sambal tempoyak. Bini minta sambal tempoyak, yang ada sambal belacan. Macam mana ni? Dia nak cari sambal belacan, dia ni marah pula dia. Nah, moncong bini tu. Aku pesan sambal tempoyak, kau ni sambal belacan. Kau ni tak faham-faham Den. Ya, tapi muslimat tak macam itu. Ya, dia contoh. Ya, ni contoh. Kita kadang-kadang kita teringin nak makan benda-benda tu ya. Walau tak ngidam, dah tak ngidam dan puan-puan mana ngidam lagi. Ngidam nak makan aja. Ya. Kepingin kata orang dah. Kepingin. Bila kepingin tu kena berpesan dah. Jadi mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hati mereka tenang kerana mengingati Allah. Ingatlah bahawa dengan mengingati Allah itu hati akan menjadi tenang. Kita jalan, ya. Hari ini sibuk dengan corona virus lah apa ya. Ramai dah yang kena. Tak? Kita makan-makan pun takut terkena. Ya, campur dengan dia orang. Kita minta je pada Allah. Jangan bimbang. Banyakkan solat tahajud, solat hajat, minta dilindungi, ya tak? Minta dilindungi. Penyakit mudah, marid di banyak. Ya, penyakit yang jasmani ni yang kita takut. Penyakit rohani tak, orang tak takut. Perangai macam apa tu, orang tak takut ya tak? Itu kau punya pasal. Jasmani ni ada. Ya, penyakit hati orang tak takut. Itu hati. Kerja dalaman. Tapi jasmani orang takut. Virus dulu sesama burung. Tapi kita orang Islam ni untung dah. Sebab orang Islam dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman. Hadis Rasulullah. Kebersihan itu setengah daripada iman. Orang kita ni biasa balik rumah cuci tangan, dah basuh kaki, betul tak? Masuk dalam rumah basuh tangan dulu, betul tak orang kita? Ini adat orang Islam. Ini orang Islam. Sebelum kita salam dengan anak beranak kita, isteri kita, kita pergi sengki dulu. Pergi dulu basuh tangan kita, basuh kaki kita. InsyaAllah kita salam tu bersih. Sebab virus ni selalunya orang yang kena, orang yang takut dengan air. Kita di Malaysia ni, alhamdulillah. Kalau tak percaya, tuan-tuan pergilah ke negara yang lain selain daripada Malaysia. Ya, kalau kita di Malaysia, orang Islam ni kebanyakan di rumah ada tandas, ada pipe air.
Orang bukan Islam Cina, dia pergi shopping beli tisu banyak-banyak. Sebab dia suka basuh dengan tisu. Ya, sebab itu saya betul bertekak dengan orang bangsa Cina yang tak Islam lah. Yang Islam ada mu'alaf ya. Dia kata apa itu orang Islam? Dia sembahyang itu punggung naik ke atas. Itu jongkat-jongkit, itu punggung kepala cium bumi. Punggung naik atas. Kita janganlah cakap dengan dia firman Allah. Mana bengang dia apa firman-firman. Kita kena cakap dengan mender kita, pemikiran kita. Inilah sebab kami punya Tuan Allah punya bagus. Kita semua orang Islam cuci punggung. Dia tu bila naik punggung ke atas, itu punggung ada wangi. Itu orang Cina tidak cuci punggung. Cuba, tak percaya. You balik rumah, you jongkit macam orang Islam, suruh tengok bini kamu mau cium ke tak cium punggung kamu. Apa tu pula barang kita. Betul. Sebab kita orang Islam suci, bersih. Kan? Cuci punggung semua. Orang bukan Islam, orang kafir tak cuci punggung. Tak. Kita orang Islam sunnah pagi-pagi sebelum fajar mandi fajar. Betul tak? Itu kebiasaan. Itu sebabnya orang Islam yang suka mandi sebelum fajar terbit, syihat wal afiyah. Nah, dia orang tak ada. Ya, dia orang tak mandi. Saya tahu. Sudah mandi. Bapak mandi sejuk-sejuk. Tak mandi. Dia lap ambil tuala situ, sapu-sapu badan. Ni tabiat dia. Sebab itu mudah kena virus. Sebab virus ni kita kena cuci tangan selalu. Itu kelebihan Islam. Rasulullah didik kita, an-nazafatu minal iman. Bersihan tu setengah daripada iman. Baik. Yang kelima firman Allah SWT, fa idza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dalam surah An-Nisa ayat 103. Apabila kamu telah menyempurnakan sembahyang kamu, maka berzikirlah kepada Allah Ta'ala dengan keadaan berdiri atau duduk dan berbaring. Ya tak? Kalau kita pening, ada masalah, kita berdiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasa kita tak boleh, ada masalah lagi, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan saya pernah dia. Kalau kita solat hajat, selepas kita salam, kita baca 10 kali untuk baginda Rasul. Selawat. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 10 kali. Kemudian 10 kali lagi tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Dan diakhiri wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian 10 kali doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa huwa yashfin 10 kali. Supaya kita dihindurkan segala penyakit. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu fa huwa yashfin 10 kali. Kemudian kita doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali insyaallah. Ini yang saya buat. Ya. Sekurang-kurangnya kita boleh berjalan, ya tak? Kalau kita letih, saya tak ada driver, saya tak ada PA. Saya pergi sendiri. Kadang-kadang satu hari tu, ya, letih tak letih, daripada Kuala Lumpur. Ya, ini saya cerita dia. Pada Kuala Lumpur, balik pergi ke Teluk Intan, pejabat tanah, bicara sumpah. Balik ke sini, malam tu balik ke Negeri Sembilan. Esok ada kuliah subuh. Lepas tu esok lagi saya pergi Selancar.
Pahang, Segamat. Saya drive seorang. Tapi Allah ada dalam perjalanan tu. Tapi pagi-pagi jangan lupa. Jangan lupa minta dengan Allah. Ya. 4:30 kita bangun, biasakan diri, tarbiyah diri kita. Jangan tarbiyahkan orang. Sibuk dengan orang buat apa? Tarbiyahkan diri kita supaya kita dekat dengan Allah sebelum kita mati. Tuan-tuan muslim muslimat, ini ubat yang paling baik. Sebab itu Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Asy-Syura, dalam surah apa? Surah apa tadi? Bukan. Surah yang saya baca tadi. Surah apa coba ya? Surah Ar-Ra'd. Apa dia? Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang kerana dia ingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Berzikir itu ialah membawa kepada hati yang tenang. Tenang. Betul. Ya. Rezeki murah, umur panjang, badan sihat. Ya tak? Mudah-mudahan mati dengan bihusnil khatimah. Yang kita nak. Ya tak? Ni. Apalagi dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengkuatkan supaya kita ingat. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Ibnul Hakim. Apa dia? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfaqiha fi darajatikum wa khairil lakum min i'ta'il waraq wa zahabi wa khairin lakum min antal qaw aduwakum wa tatribuna a'naqahum wa yatribuna a'naqahum qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala zikrullah. Ditanya, mahukah aku khabarkan kepada kamu, kata Rasulullah. Ya, kau mau tak aku habarkan kepada kamu, aku ceritakan kepada kamu, kata Rasulullah, dengan amalan kamu yang terlebih baik, yang terlebih suci pada milik kamu, yang lebih tinggi darjatnya, yang terlebih baik daripada kamu memberi emas dan perak, yang terlebih baik daripada kamu berjumpa dengan setru kamu, ya kamu kerat leher yang akan mengkerat leher kamu, mereka dan mereka kerat leher kamu, yakni terlebih baik daripada perang Sabil. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah amalan itu wahai Rasulullah? Aku nak cerita kat kamu ni. Dengar. Sekarang ni saya cerita kat tuan-tuan lah. Ini hadis Rasulullah, riwayat daripada Imam Tirmizi dan Ibnu Hakim. Saya ceritakan kepada tuan-tuan apa dia, kata Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, apa dia ya Rasulullah? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dengan sabdanya, itulah zikir kepada Allah. Apa zikir banyak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Betul? Bila kita zikir, mudah. Pengalaman saya, dalam keadaan hujan lebat, saya nak taskik ada kuliah. Pukul 4 masih di Temerloh, dengan hujan lebat, nak laju licin. Tahu tak? Jalan Temerloh tahu saya lah ya. Ada orang Pantai Timur ni, ada tak? Ramai orang Pantai Timur ni. Bulatkan hati, minta pada Allah, zikir banyak-banyak. Sekurang-kurangnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, banyak kali. Astagfirullah banyak kali. Bila lebat sangat, kita azan dalam kereta, insya-Allah mudah. Ada je orang bagi jalan, cup.
Bayangkan, kok sampai ke tak sampai ni? Sedangkan saya nak kuliah di Gombak tu, dekat dengan apa? Malawati ya. Kat Gombak. Sampai ngam-ngam sampai Gombak tu azan maghrib dengan izin Allah. Tengok. Allah izinkan. Nah, semua Allah izinkan. Tapi janganlah kita rasa susah hati. Nah, ingat pada Allah. Betul. Oh ni, kalau lambat-lambat pun tak apa. Ustaz kata zikir aja. Jangan, ikhtiar dulu. Alah, ikhtiar dulu. Kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita zikir lah. Nanti lambat pun tak apa pergi. Sebab kita zikir boleh laju. Mana boleh. Nawai itu dah tak betul. Nah, itu asbab. Salah satu contoh ya. Kita kena contoh aja. Kemudian sabda yang lagi Rasulullah mengatakan, Innalillahi malaikatu sayyaratun yattabi'una majalisa zikri wa idza wajadu majlisan fihi zikrun qa'adu ma'ahum wa haffa ba'duhum ba'da bi ajniyatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama' fa idza tafarraqu araju wa sa'adu ila sama'. Ni panjang hadis ni, panjang kalau nak baca ni, panjang. Fa yas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum fa yaqulu min 'indi ibadika fil ardi wa yaqulu lahum kaifa taraktum ibadi fa yaqulun taraknahum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka fa yaqulu wa ma za yas'aluni qalu jannatuka qala wa hal ra'au jannati qalu la ya rabbi qala fa kaifa lau wa au jannati qalu wa yastajirunaka qala wa mimma yastajiruni qalu min narika fa yaqulu hal ra'au nari faqalu la ya rabbi qala fa kaifa law ra'auha qalu wa yastaghfirunaka fa yaqulu ushidukum anni qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru fa yaqulun fihim ya rabbi fulanun abdun khatta'un wa innama marra bihim wa jalasa ma'ahum fa yaqulu wa aidan huwa qad ghafartu lahu humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Oh, panjang ni. Riwayah Muslim, Al-Imam Muslim. Apa dia? Bagi Allah ada beberapa orang malaikat yang berjalan mencari majlis zikir. Oh, tengok. Para malaikat tu dari mencari majlis zikir. Ya. Jadi malaikat akan datang kepada majlis zikir, yakni perhimpunan orang yang duduk berzikir. Apabila mereka dapat satu majlis zikir, sekalian malaikat itu pun duduk bersama orang yang berzikir itu. Mereka mengelilingi sayap ya masing-masing, mengepakkan sayap masing-masing pada setengahnya sehingga memenuhi majlis itu. Ruang majlis itu dipenuhi oleh sayap malaikat dari langit. Apabila mereka bersurai, maka segala malaikat itu naik ke langit bawah fadilat-fadilat zikir. Yakni maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka, walaupun ia lebih tahu dengan kelakuan mereka, dari mana kamu datang? Maka sembah malaikat mereka daripada hamba-Mu ya Allah di dalam bumi tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku itu?
Allah bertanya kepada malaikat. Ni malaikat yang datang majlis tadi mengepakkan sayapnya. Maka sembah mereka, iaitu malaikat, kami tinggalkan hamba-hambamu ya Allah dalam keadaan mereka bertasbih kepadamu ya Allah. Ni kisahnya. Mengucap zikir kepadamu ya Allah, memohon engkau dan memohon kepada engkau. Maka Allah berfirman, apakah yang mereka pohonkan kepadaku ya malaikat? Maka sembah malaikat itu, mereka memohon syurgamu ya Allah. Maka Allah berfirman lagi kepada malaikat, adakah mereka pernah melihat syurgaku wahai malaikat? Maka sembah malaikat, mereka tiada pernah melihat syurga wahai Tuhanku. Maka firman, betapa lagi jika mereka melihat syurgaku. Maka sembah segala malaikat, mereka meminta pemeliharaan padamu ya Allah. Maka Allah SWT berfirman, daripada apakah mereka meminta pemeliharaan daripadaku ya malaikat? Maka disembahkan oleh malaikat kepada Allah SWT. Mereka meminta pemeliharaan daripada dijilat api neraka. Maka Allah berfirman, adakah mereka pernah melihat nerakaku wahai malaikat? Maka sembah malaikat kepada Allah, mereka tiada pernah melihat akan nerakamu wahai Tuhan kami. Maka firman Allah SWT, betapa lagi jika mereka melihat nerakaku. Maka sembahnya lagi malaikat kepada Allah SWT, mereka memohon keampunan pada engkau ya Allah. Maka firman Allah, aku saksikan kamu bahawa aku telah ampuni mereka dan aku berikan mereka apa yang dipinta oleh mereka, dan aku peliharakan mereka daripada apa yang dipohonkan pemeliharaan oleh mereka padaku. Maka sembahnya lagi kepada Allah Ta'ala oleh malaikat yang tadi, wahai Tuhan kami, di dalam perhimpunan mereka ada sipulan. Ada sipulan. Siapa dia? Sipulan. Tuan-tuan lah. Ada sipulan. Disebut je nama. Yang berzikir tu siapa dia? Ya, ada sipulan. Maka Allah SWT menyatakan firman-Nya, dia juga aku ampunkan baginya, kerana mereka adalah suatu kaum yang tiada mendapat kecelakaan bagi orang yang duduk bersama mereka berzikir. Ya Allah. Sebab itulah kita duduk walaupun kita faham ataupun tak faham, duduk majlis ilmu walaupun angguk-angguk, sebabnya tidur, dapat juga syafaat daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah, malaikat tak cerita lah. Masuk dalam tadi ada majlis, ada 2-3 orang tidur, dia tak cerita. Dia cerita majlis tu bermanfaat aja. Malaikat ni lebih tahu. Ni. Sebab tu untunglah majlis ilmu. Sebab itu dikatakan taman-taman syurga. Kita masuk dalam majlis ilmu tak rugi. Jangan duduk di luar, rugi. Dia ada aircon kan tutup dalam ni. Duduk di luar sembang apa dapat? Dapat pokpah dunia je, rugi. Tak ada langsung dapat faedah. Masuk dalam majlis ilmu. Ini kadang orang tak faham. Kita ngajar kat dalam, dia pokpah ceramah di depan. Masuklah, duduk tempat saya ni, dia ceramah juga ganti saya. Okey, itu yang bagus. Ini upama. Jangan nak marah. Jangan marah saya cakap hadis ni. Riwayat Imam Muslim. Kalau marah saya, marah hadis ini. Ya. Kepujian dalam zikir itu 35 perkara. Apa dia? Syekh Ali Al-Marsafi telah menyebutkan di dalam kitabnya yang bernama Minhajus Salikin ila Ashrafil Masalik, Mukhtasar Ar-Risalatu Al-Musayyirah, yang ia nakalkan ataupun nukilkan daripada setengah orang yang arifin, yang maha alim, ya, arifin, orang yang maha mengetahui,
bahawa kemuliaan zikir dan kemegahannya serta kelebihannya dan fadilatnya, segala ibadat yang lain itu adalah kerana di dalam zikir itu terdapat 35 perkara yang ada kepujian. Apa dia? Menjunjung perintah Allah. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Wahai sekalian mereka yang percayakan Allah Ta'ala, sebutkanlah Allah Ta'ala sebaik-baik, sebanyak-banyaknya, dan ucapkanlah tasbih kepada waktu pagi, waktu petang, siang dan malam. Zikirlah apa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Buktinya mana kita pergi Mekah? Pergi Mekah kan? Apa sebabnya orang pergi Mekah? Nak cari title? Tak. Orang pergi Mekah kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 perkara dia pergi Mekah. Apa sebabnya? 4 perkara. Pertama, fasabbih, dia bertasbih. Betul tak? Yang kedua, bihamdi, memuji Allah. Ketiga, astaghfirullah, memohon ampun. Yang keempat, tawwaba, bertaubat. Betul tak? Dalam surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, apabila telah dibuka kota Mekah, maka berduyun-duyunlah sepelosok dunia orang-orang akan datang ke Mekah untuk menunaikan haj ataupun umrah. Untuk apa pergi Mekah? Shopping. Alah. Tak. Shopping tu sambil-sambil. Ya nak? Balik daripada anu nanti pasabih, kerana dia pergi Mekah untuk bertasbih. Kedua, untuk memuji Allah. Ketiga, untuk memohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keempat, bertaubat, taubat nasuha, bukan taubuat mahuha. Bukan. Tak? Tu. Jadi itu faham ya? Kemudian yang kedua, Allah menyebutmu. Firman Allah, Uskuruni askurkum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Sebutkanlah aku, nescaya aku sebut kamu. Ketiga, Allah meredai zikir. Ridallahi ta'ala bizalik. Artinya Allah Subhanahu wa taala meredai akan demikian zikir kamu. Keempat, nyata kebesaran Allah di dalam hatimu. Allah tu besar. Sebab itu kita ke mana kita ingat Allah. Allah ada di sini. Allah ada di dalam qalbin. Ya. Itu namanya qalbin salim. Hati yang sempurna. Apa dia? Ta'zimullah ta'ala. Ta'zimullah ta'ala wa ijlaluhu fi qalbika inda zikrika iyyahu. Kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya nyata di dalam hatimu pada ketika kamu menyebutnya. Bila sebut Allah, meleleh air mata. Ini meleleh air mata, tak ada jawatan. Leleh ni. Ni. Biar kita meleleh mata kerana ingat Allah. Satu masa akan kembali pada Allah. Sebab itu bila kita dalam kita di dalam perkuburan, kita tak ada siapa nak datang. Ya, kat dunia ni suami kata I love you too kat dunia. Betul tak? Si suami kata aku sangat sayang kamu. Si isteri aku pun sayang kamu. Tiba-tiba tuk esok mati. Semalam kamu janji kata sayang sama saya. Aku mati masuk dalam kubur, kau nak ikut tak? Tak ada ikut. Itu janji palsu.
Janji palsu. Ada nak ikut? Taubat nak ikut? Tak ada. Sebab itulah yang setia kat kita Quran. Sebab tu ada syafaat. Kita masuk dalam kubur, dia akan datang di keliling kita, datang dalam barzah kita. Dia baca Al-Quran, dibacakan. Sentiasa kita baca Quran. Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, dia pun akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katibatun khafiyatur rafi'ah. Sampai habis. Maka bertanya si roh tadi, siapakah kamu? Aku yang kau baca tiap-tiap hari. Akulah Waqi'ah, kata dia. Lepas tu datang lagi, kita suka baca apa? Surah Al-Mulk. Kita baca surah Al-Mulk hari-hari, pagi petang. Maka mestinya hafal, tapi kita baca. Baca surah Al-Mulk datang. Lepas tu Waqi'ah, surah Al-Mulk. Maka dia baca sampai habis. Maka bertanya roh, siapakah kamu? Akulah yang kau baca hari-hari, sahabatmu. Aku Al-Mulk. Datang lagi Fatihah, datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai akhir ayat dia datang. Silih berganti itu yang kita baca. Itu namanya syafaat. Maka roh bertanya, siapakah kamu yang sanggup mendengani aku di dalam kubur ini? Akulah surah Al-Fatihah. Pagi-pagi kamu baca, malam kamu baca, tak? Tiap masa kamu baca, kamu sembahyang kamu baca. Aku ni, kau tak kenal ke? Oh, akulah Fatihah. Oh, Fatihah. Bukan Siti Fatihah. Siti Fatihah tak ikut. Lepas tu datang pula surah Al-Jumu'ah pula. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin allazi, sampai akhir ayat. Lepas tu siapa kamu? Akulah surah Al-Jumu'ah yang kamu baca hari-hari, kamu menghafal surah Al-Jumu'ah. Surah-surah ini dia menceritakan aku ni sampailah hari kiamat. Berganti, ganti. Tak nak. Nak ke tak nak? Nak bacalah di rumah. Ini tengok WhatsApp aja. Alhamdulillah aja baca. Di gurau je ya. Tapi betul ada hadisnya. Surah-surah ni akan datang kepada kita. Di alam barzah tak ada siapa yang akan menolong kita. Tak? Sehingga kalau kita kat dunia selalu kita buat kebajikan. Ya, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadi kalau kehidupanku ini sentiasa membuat kebajikan, banyak kebajikan. Kebajikan isteri kepada suami, kebajikan suami pada isteri, kebajikan anak kepada mak bapak. Kebajikan. Buat baik. Ya tak? Selain kita buat baik dengan Allah dan Rasul, ya tak? Ini orang yang dekat dengan kita. Nah, ini bukti bila kita mati nanti, kebajikan ini akan dikira oleh Allah. Dan kita mati rehat. Wa ja'alil mauta rahatan min kulli syar. Bila kita mati rehat, tak ada, malaikat pun tak soal. Apa kata malaikat? Kenapa si fulan tu tak disoal? Kat dunia dia banyak buat kebajikan. Dia buat kebajikan mak bapak dia. Dia buat kebajikan kepada isteri dia. Dia buat kebajikan kepada anak-anak dia. Dia buat kebajikan. Masanya habis untuk kebajikan. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Barulah kita dapat wa ja'alil mauta rahatan min kulli syar. Kita mati dalam kubur rehat, lena, tidur. Yalah, sampai hari kiamat. Dajjal pun tak datang kacau. Ini kita dekat dunia lebih teruk daripada Dajjal. Apa tak kawan kita? Kata Dajjal, oh itu si fulan. Masa kat dunia perangai aku dia pakai ya. Oh kacau aku lah. Itu contoh. Okey ya, dari itu jangan banyak-banyak. Isyak dah ni. Jadi kelepasan daripada nifaq. Kita buat amal ni, apa kelepasannya? Annaha bara'atun minallahi ta'ala minan nifaq. Zikir itu satu kelepasan daripada Allah,
daripada sifat orang munafik. Orang zikir lepas daripada melakukan perkara munafik. Apa perkara munafik? Dia beza, ya. Sebab itu dalam Quran apa dah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Disebut dua. Apa dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya. Oh tu. Sebab itu kena kuat tu. Sesungguhnya idghambi guna musyaddah yajibul unna. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah kita daripada sifat fahsya. Sifat fahsya tu keji. Tak? Keji. Apa dia keji? Makan riba, makan rasuah, makan duit haram, makan lah. Tak? Yang menyakiti hati orang. Mungkar iaitu yang fahsya ini sifat munafikun. Ya, yang mungkar ini dinamakan sifat apa? Fasyik. Dia suka tinggal sembahyang, leka sembahyang, dia tak puasa, kedekut zakat. Oh ni. Ini namanya bukan munafik. Fasyikun. Kan ada walau ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ada kan dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kami telah jadikan produk yang paling baik adalah dari manusia. Dia tak sebut kambing, dia tak sebut lembu, dia tak sebut gajah, disebut manusia. Kerana apa manusia? Mempunyai 3 tugasan. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Itu tugasan manusia. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau dia ahli kitab, Suhuf, Taurat, Injil, Zabur, diterima Al-Quran, lagi baik. Tapi hari ini ramai minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Dia ngaku iman, aku beriman pada Allah, aku percaya pada Rasulullah. Iya. Oh iya. Tapi sembahyang, jom sembahyang. Nantilah. Keluar zakat, bila aku keluar zakat apa? Duit aku kerja. Tak. Puasa, tak mau puasa. Ini namanya fasyik, melawan hukum Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi setakat itu jangan panjang-panjang pening dengar orang. Ganggu-ganggu je dah. Setakat itu. Aku li qouli hadza sabirul lazi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa persoalan?